Ya, saya jemput Yang Muhammad Seputi untuk menyambung perbahasan. Seputi. Terima Seputi, kasih Datuk Seputi. Seri Speaker. Saya nak sambung ucapan yang saya buat tadi. Yang mana saya pernah sebut yang bila kita lihat kesesakan lalu lintas, kesesakan jalan raya di pusat bandar, semua ini adalah hasil daripada perancangan bandar dan wilayah yang teruk. Ini mungkin kita inherit daripada dulu. Tapi saya rasa yang kalau kita lihat pembangunan bandar, saya adalah wakil rakyat dari Kuala Lumpur dan apa yang DBKL dan Kementerian Persekutuan buat sekarang sebenarnya menjadikan keadaan lebih serius. Dan kalau kita tidak campur tangan, kerajaan tidak ada satu perancangan bandar yang rapi, keadaan ini akan teruskan. Saya tadi ada sebut sedikit tentang Putrajaya. Putrajaya didirikan daripada satu kawasan luar bandar, di kawasan luar bandar, kawasan lapang, kawasan yang dia sepatutnya estate, dan ia sepatutnya dijadikan sebagai model kepada semua kerajaan negeri atau tempat model city. Tapi kalau kita lihat keadaan di Putrajaya sekarang, parkir tidak cukup. Ramai pegawai kerajaan terpaksa letak kereta di luar bangunan bagi pelawat dan juga warga negara yang ada urusan untuk dijalankan di kementerian di Putrajaya. Mereka juga terpaksa letak kereta tepi jalan ataupun jalan lama baru boleh masuk buat urusan mereka. Ini semua adalah satu tanda yang mana this one should be a model city. Tapi bila ia dibuat, parkir pun tidak cukup. Macam mana kita nak tunjukkan ini adalah contoh kepada kawasan pembangunan bandar dan desa yang lain. Dan yang saya difahamkan bila Putrajaya dibina, kerajaan telah menjanjikan adanya kereta api ataupun LRT daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tapi mana itu LRT, mana itu landasan kereta api? Ia dijanjikan tapi tidak buat. Dan saya juga difahamkan bahawa sepatutnya bila Putrajaya dirancang, tataran Putrajaya di underground, sepatutnya ada satu underground car park yang besar untuk semua pegawai kerajaan dan juga pelawat. Tapi mana itu underground? Sampai sekarang pun tak ada. Dan kita lihat kita ada bangunan yang canggih di Putrajaya, tapi kereta letak di tepi jalan berselerak begitu saja. Ini kita tidak memberikan satu image yang bagus juga kepada pelawat asing dan juga orang luar. Dan saya nak tahu, bilakah yang underground car park yang dirancang itu akan diadakan? Dan saya nak katakan kesemua masalah yang saya sebutkan tadi menjadikan Putrajaya tidak mesra kepada rakyat. Sebagai satu bandar yang orang rasa leceh lah nak pergi Putrajaya kerana tak ada pengangkutan awam, yang tak ada bas yang kita kata regular untuk bawa orang pergi ke sana. Dan ini memang satu township yang mana yang keperluan asas tidak dibuat. Jadi saya nak tanya, sama ada ini Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun ni Majlis Perancang Fizikal Negara pernah beri nasihat kepada pihak yang buat Putrajaya pada waktu itu. Kalau tidak, bila sekarang Putrajaya kita lihat ada banyak projek pemeluasan bandar itu dilakukan, adakah yang Majlis Perancang Fizikal Negara atau Kementerian Perumahan dan Tempatan beri nasihat kepada mereka supaya yang masalah yang kesilapan dulu itu tidak diulang lagi? Saya juga perhatikan kalau kita lihat pembangunan ataupun pemeluasan bandar dan desa di banyak negara maju, termasuk juga perkembangan pemeluasan bandar di negara China, kerajaan negara-negara asing ni selalu mula dengan merancang sesuatu perkembangan atau pemeluasan bandar itu dengan mengadakan jalan raya terlebih dahulu. Kita lihat kalau kita pergi ke second line city di China, ia selalu kita lihat pemeluasan sesuatu bandar itu bermula dengan 4 lane, yang jalan raya yang 4 laluan di setiap belah. Bila mereka nak kembangkan sesuatu bandar itu,
mulakan dengan jalan dulu, lepas tu mereka juga mulakan dengan landasan kereta api dulu, lepas tu baru rumah dibuat, baru kedai dan kompleks itu dilakukan. Sebenarnya ini adalah apa yang kita perlu buat bila kita ada pemeluasan bandar dan juga desa. Dan tapi saya rasa kesal yang praktis seperti ini tidak berlaku di Malaysia. Di Betul. Malaysia, Boleh. Putatan bangun. Budatan baru masuk. Sila. Saya tertarik perbahasan yang berhormat Seputi soal apa model yang diambil daripada negara China. Buat jambatan dulu, buat jalan dulu, baru perkembangkan perbandaran baru. Jadi setuju atau yang berhormat? Kalau kita jambatan kita buat dulu, baru kita buat sungai boleh? Kita benar jambatan dulu, baru buat sungai boleh? Jadi saya ambil perjalanan ini sebab di Sabah ini banyak kawasan-kawasan yang tidak mempunyai infra seperti yang dikatakan oleh yang berhormat. Bolehkah yang berhormat bersetuju kalau kerajaan juga kita buat jambatan dulu, buat jalan raya yang 4 lebar lane tu, baru kita kembangkan supaya negeri Sabah dan Sarawak dapat maju. Dan kalau tiada jambatan, kita buat jambatan dulu, baru buat sungai. Ya, sila. Terima kasih, Datuk. Nak buat apa, Muhammad? Jambatan ke sungai. Saya nak lintasi menjangkau luar sempadan. Okey. Sepengalaman saya Seputi, seperti mana yang Seputi telah luahkan kepuasan hati di atas sifatnya itu dalam facilities dan privilege yang sepatutnya diadakan sebelum didirikan bangunan tersebut. Walaupun dalam keadaan dah pun beberapa tahun ini rintihan dan juga rungutan daripada pengguna dan juga mereka yang nak berurusan dengan pihak kementerian itu mendapat kesukaran yang amat sangat. Dan pengalaman saya sendiri pun terpaksa parking luar dan berjalan hampir 1,5 kilometer. Jadi ada ruang di luar situ, di luar sana, di depan bangunan itu dia buat parking juga. Tetapi parking yang berselerak dan tidak ada sifatnya sebagai complete parking yang sebenar. Apakah Seputi bersetuju kalau sekiranya Kementerian Luar Bandar juga Perumahan ini memberikan tumpuan kepada penambahbaikan atas parking yang ada itu di-upgradekan, naikkan 4 tingkat, 3 tingkat supaya kemudahan itu tidak disengsarakan pada pengguna. Apa pandangan Seputi kalau pembaziran wang yang lain itu boleh dilakukan, tidak pula pada yang ini? Ini keperluan asas wajib kepada pelanggan atau rakyat Malaysia. Apa pandangan Seputi? Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Saya nak mula dengan cadangan Putatan. Buat jambatan dulu, lepas tu buat sungai. Ni Star Barisan Nasional di Sabah lah. Kita lihat banyak white elephant. Ini semua dibuat kerana konsep macam ni, buat jambatan, ada kontrak, ada projek untuk kawan-kawan dia. Lepas tu baru air, kita buat air. Sebenarnya saya tahu ni yang Putatan dia mau ucap, dia mau taruh menteri juga mungkin. Tapi yang undang-undang ni tiada mengena dengan Sabah kan. Jadi dia buat cadangan macam tu. Tentang tempat parking, ini memang satu masalah khususnya kita lihat di pusat bandar macam Kuala Lumpur. Sebenarnya saya nak masuk tentang yang isu parking dan juga Kuala Lumpur. Kita lihat kalau di Kuala Lumpur pun pusat bandar, ibu negara kita ni, selalunya kita lihat